Setengahnya daripada semaya sunat ni semaya sunat mutlak. Semaya sunat mutlak ni dia duduk di ranking martabat yang ketiga tu, yang terendah. Dan sunat wudu sama lah juga. Setiap kali kita ambil wudu, sunat kita solat 2 rakaat. Hak ni bila tak pernah tinggal ni. Ni Nabi kata mana bunyi tapak lipan dari syurga, mu tak mati lagi bunyi dia, Nabi bunyi dari syurga. Sebab apa? Sebab dia tak tinggal semaya sunat wudu. Setiap kali kalau dia ambil wudu, mesti dia semaya sunat 2 rakaat. Niat dia usalli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Besar Dan sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid, masuk dalam masjid kena semaya sunat 2 rakaat. Mana tak beradab kita kalau masuk masjid, kita tak semaya, kecuali kita buat hak besar. Seperti majlis ilmu, ni besar. Hanya kita masuknya kita niat iktikaf saja, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Tapi kalau ada peluang, maka kita semaya sunat. Sunat tahiyatul masjid ni bila kita masuk saja, kita kalau tak semaya maka terputus, tak boleh lagi kita nak semaya sunat. Sunat tahiyatul masjid ni apabila kita masuk, itu masa dia. Kalau kita dah iktikaf, dah diam sedetik, maka tak boleh lagi kita nak tahiyatul masjid. Hanya kita dibenarkan untuk kita niat iktikaf saja. Beza niat iktikaf lain, tahiyatul masjid lain. Mazhab lain diukur sama je, kita dah. Tapi kebanyakan ulama kata kalau kita solat tahiyatul masjid dapat terus kita iktikaf. Tapi kalau kita tak tahiyatul masjid, tak dapat apa satu, kecuali kita niat iktikaf. Kita masuk semata je, kita niat lalu nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Gitu kan. Jadi antaranya sunat tahiyatul masjid ni dan sunat tahajud. Tahajud, sunat tahajud ni duduk di bawah senarai bawah. Tapi ingat, semaya bawah ni lah yang mengangkat darjat kita sebenarnya. Kita semaya duha sebab kita tahu besar kelebihan dia. Kalau kita tahu dia tu di senarai seperti solat biasa, tak semaya pun rasa. Sunat rawatib sebab kita tahu kelebihan dia besar. Hak tak besar ni tahiyatul masjid, sunat wudu, sunat mutlak. Jadi alangkah malangnya seorang itu tahajud dia bangun. Tahajud tak pernah tinggal, tapi duha tak pernah buat. Tu pilih. Ada lagu tu. Tahajud bangun semua tengah malam, molek lah bangun tahajud, tapi kenapa duha tak buat? Duha besar lagi. Tak ada masuk alasan, cari alasan. Tak apalah bangun tengah malam tu bagus. Tapi ingat dia duha waktu dia lebih besar lagi fadilat dia. Maka kita siang kita utamakan duha, malam kita utamakan tahajud. Waktu lagi comel. Tapi nak kata daripada nak katanya ranking dia, kedudukan dia duha teratas lagi. Sebab apa? Sebab dia yang berwaktu. Bila naik matahari segala, maka masuk waktu duha. Waktu habis dia bila? 5 minit sebelum masuk waktu zuhur, maka habis waktu duha. Carilah waktu tu untuk kita semaya. Okeylah sepanjang berapa jam tu, daripada pukul 7 sampai pukul 1, berapa jam tak okeylah, tak ada masa sedikit untuk kita nak duha. Nampak sangat kita ni nak gapo lagi. Kalau dah tak dapat masa tu, bermakna kita memang cok min ahli dunia dah. Jelas dah orang katakan. Kalau dah sepanjang masa daripada pukul 7 sampai pukul 1 tak ada sedikit pun ruang untuk kita nak selit semaya duha, tak usah mimpi lah nak masuk syurga. Mudah-mudahan lah kata tak usah mimpi lah nak mati, tak usah mati lagi lah. Takut-takut mati susah tu. Saya tanya waktu mana waktu dia kata tak ada satu masa sedikit pun untuk nak semaya duha. Dan tidak diwajibkan pun sampai 8 rakaat, ambillah 2 rakaat.
2 rakaat 2 minit je. 2 minit je. Cuma kita memberi alasan sebab apa? Sebab alasan tak ada masuk. Sebab apa? Sebab kita tak cari masuk. Cuba kita cari, pasti kita akan dapat. Utamakan ada rehat sikit aja. Tak boleh ni semua duha lah sebentar. Tu. Sebab duha ni ranking dia tertinggi. Sama dia punya taraf dia dengan sunat rawatib, bawah sedikit. Sebab dia sunat yang berwaktu. Sunat yang berwaktu sama level dia. Sunat witir besar, sunat duha besar. Tapi bawah-bawah ni seperti sunat wudu, sunat tahiyatul masjid, sunat tahajud, sunat tasbih. Tengok sunat tasbih duduk ranking ke bawah. Tapi kenapa power dia tu terlalu besar? Power sebenarnya sunat tasbih ni sebab ada sebahagian ulama kata, nak kata besarnya fadilat sebenarnya sunat tasbih ni, sehingga kan dia dapat menghapuskan catatan dosa besar kita. Semayang apa awak boleh hapuskan kita tak? Dan senarai kesalahan ditulis di papan hitam, dia boleh disapu. Semayang sunat tasbih ni kata betapa besar ni. Sebab tu jangan tinggal semayang sunat tasbih ni. Kita buat dosa besar dia disapu. Semayang lain, ibadah lain tak sapu, tak boleh sapu. Dia tak boleh hapuskan dalam buku catatan. Ni semayang sunat tasbih ni dia sendiri disapu. Kita buat dosa besar mana pun dia disapu. Tak power lagu tu. Tapi dia ranking dia duduk di bawah. Sebab tu kita tak rasa nak buat. Alah, semayang sunat tasbih, sunat mutlak je pun. Tajuk sunat mutlak je pun sama. Sebab tu tak buat. Tengah buat setiap hari semayang sunat tasbih. Tengok lagu mana. Ulama dulu orang soleh setiap hari tu tasbih dia. Kita tahu. Nak kata powernya semayang tasbih. Bagi orang yang pelaku dosa besar, jangan tinggal sunat tasbih ni. Dia dapat hapuskan hebatnya batu sunat tasbih. Tapi rankingnya terendah, duduk di bawah senarai sunat mutlak. Dan sunat tarawih dan sunat gerhana tarawih ni sunat besar ni, tapi letak bawah juga. Sunat tarawih ni sunat yang berwaktu. Ada waktu saya sunat tarawih ni. Lepas tu ada khilaf ulama. Dan ada ulama kata sunat tahajud ni sunat yang ada waktu. Ada waktu bagi tahajud sebenarnya. Sebab tu dia jadi besar. Ni jadi khilaf lah ulama ni. Dan sunat gerhana dan sunat istikharah. Sunat gerhana bulan, gerhana matahari. Dan sunat istikharah setiap kali ni pun penting juga, ni perlu juga kita semayang. Kita nak dapat bimbingan daripada Allah untuk Allah Ta'ala menentukan pilihan kerja kita. Walaupun kerja kita sah je, tapi kita nak teruskan, Allah nak semayang lah, mata nak minta panduan daripada Allah. Usalli sunnat al-istikharati rak'atain. Allahu Akbar. Contoh kita nak pergi dekat Kuala Lumpur. Minggu depan nak pergi dekat Kuala Lumpur. Nak minta lah kalau Allah Ta'ala tu nak minta dengan istikharah. Kalaulah ada musibah, kalaulah ada bahaya, minta Allah Ta'ala jauhkan. Nak bagi rasa susah kita nak pergi. Contohnya sepatutnya kalau kita pergi minggu depan, kita terkena musibah, accident, contohnya, na'udzubillah lah. Tapi kita istikharah. Dengan sebab istikharah, Allah Ta'ala jaga diri kita, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala tak bagi kita pergi waktu tu. Sepatutnya kita pergi. Itu nak kata kelebihan semuanya sunat istikharah ni. Sepatutnya kita terkena musibah, tapi oleh kerana kita istikharah, minta panduan daripada Allah, itu mana istikharah. Istikharah ni tak semestinya kita ni ada dua pilihan. Satu pilihan pun sunnah kita istikharah, minta panduan daripada Allah Ta'ala. Maknanya kita betul-betul menghadap ke Allah Ta'ala, kita betul-betul tawakal kepada Allah Ta'ala. Itu Allah suka kita buat lagu tu. Maka kita setiap kali dalam urusan kita nak semayang 2 rakaat,
Salli sunatul istikharati raka'atain lillahi ta'ala. Dan hadirkan niat dia, usalli sahaja, usalli Allahu Akbar, selesai. Dan sebab dia duduk di bawah senarai sunat mutlak, habis.